Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 主所爱的弟兄姐妹们， selamat berjumpa kembali meski hanya melalui online. 欢迎你们再一次跟我们一起来会面。虽然我们只是透过这样子网络的一个方式， Saya berharap jemaat semua dalam kondisi yang sehat 我希望我们每一个人弟兄姐妹们都处在一个安康的情况之下， dan siap untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan 并 ini. 且心里准备好来聆听神的话语。 Saudara, mari kita siapkan Alkitab kita, 我们来准备我们的圣经， yaitu yang berupa buku seperti ini, 就是我希望就是一个影音版的圣经， supaya kita tidak keluar masuk di dalam HP atau laptop kita. 好让我们不需要我们这个程序、这个敬拜的这个平台。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹们， ini merupakan minggu yang ke-10 kita menyelenggarakan ibadah online seperti ini. 那么我们已经进入到第10个礼拜来举行这样子的一个网络敬拜方式。 Bila ditambah dengan ibadah Jumat Agung dan ibadah kenaikan Tuhan Yesus, 那么如果加上这个受难节的崇拜，还有耶稣升天节的崇拜， maka sudah 12 kali kita menyelenggarakan ibadah secara online. 那么我们已经网络聚会已经聚会了12次。 Semuanya ini kita lakukan oleh karena ketundukan kita kepada pemerintah 那么我们这样子做，是因为我们要顺服我们的政府的规定， yang menganjurkan supaya kita melakukan social distancing atau physical distancing 让我们能够保持彼此之间的距离， demi memutuskan rantai penyebaran dari virus corona. 来割断这样子流行病毒的传染。 Sejujurnya saya merindukan ibadah secara konvensional seperti biasa yang kita lakukan di gedung gereja. 那么说实话，我本人非常的渴慕，我们可以回到我们照常的这样子的聚会，聚在这个教堂里面来敬拜上帝， Bisa bertemu saudara, menyapa saudara secara langsung. 可以直接遇见你们，可以直接跟你们打招呼。 Apalagi ketika berkhotbah seperti ini, saya tidak berkhotbah di hadapan kursi-kursi yang kosong. 特别是当我这样子讲到的时候，我不是面对空椅子讲道， Dengan hanya beberapa saudara-saudara yang bertugas pada hari ini. 只是面对在服侍中的弟兄姐妹们。 Saya ingin berkhotbah secara langsung di depan saudara. 我很想直接在你们面前讲道， Menyaksikan keseriusan saudara dalam mendengarkan firman Tuhan. 我很希望看到你们认真的听到。 Meski kadangkala ada juga yang tidak serius sih. 虽然当然有一些人也不那么的认真， Bahkan mungkin ada yang ngantuk-ngantuk. 当然有一些人在那边打瞌睡。 Tetapi saya merasa itu jauh lebih bergairah. 但是我觉得那样子讲到的方法更有趣。 Namun demikian, saya harus tetap berkhotbah secara online 但是 pada 呢 hari ini.，我今天也必须仍然上线讲道。 Mari saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, 那么在我们听到之前， mari kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa. 我们先来到上帝的面前，我们一起祷告。 Kita berdoa. 我们祷告， Bapa surgawi Allah, Tuhan kami yang hidup. 我们在天上的父，我们又活又真的上帝， Engkau yang telah berfirman bagi kami 你已经对我们说话， dan yang telah menggerakkan orang-orang pilihan-Mu untuk menuliskan Alkitab kepada kami. 并且也感动你所拣选的人来为我们写下来圣经。 Roh Kudus yang menggerakkan mereka. 圣灵，你感动他们， Roh Kudus yang menginspirasikan kepada mereka. 圣灵把正道启示给他们。 Biar roh yang sama juga boleh melengkapi dan memberikan pertolongan kepada setiap kami. 但愿同样的圣灵也帮助我们来装备我们， Sehingga kami dapat mengerti kebenaran dari firman. 好让我们可以明白你话语的真理， Biarlah kebenaran firman Tuhan itu sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. 好让你话语的真理成为我们每一个人的祝福。 Kami berdoa juga biar kiranya Tuhan menolong hamba-Mu dan juga yang menerjemahkannya. 求主也帮助你的两位仆人讲的翻译的， Pakailah mereka untuk menjadi alat berkat-Mu bagi semua kami. 使用他们两位成为众弟兄姐妹们赐福的管道。 Dan biar Engkau sendiri yang berkenan memberkati kebenaran firman-Mu. 求主自己也祝福你话语的传讲， Sehingga firman-Mu itu boleh meneguhkan dan menguatkan iman kami. 好让你的话语可以坚固我们。 Terpujilah nama-Mu Bapa. 赞美你的名，天父。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, tema yang kita akan bahas pada pagi hari ini 弟兄姐妹们，今天早上我们所要这个思考的主题， bisa diikat nggak ya?
langsung. Jadi ini langsung aja, nanti tinggal dikat ya. Langsung lanjut ya, oke. Oke. Ya. Saudara, tema yang akan kita bahas hari ini 弟兄姐妹们，今天我们所要思考的主题 adalah berserahkan dan berjagalah. 是叫做交托与警醒。 Pertanyaannya, apa yang kita serahkan dan bagaimana berjaga-jaga? 问题是我们该把什么东西交托，我们也该如何警醒呢？ Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. 那我们一起要看我们今天所要思考的一篇道， Yaitu diambil dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan ayat yang 就 ke-11. 是取之于这个彼得前书第5章第7到11节， Kita akan membaca di dalam bahasa Mandarin saja. 只有用中文来读这一段经文。彼得前书第5章第7到第11节，神的话这样子说：你们要将一切的忧虑卸给上帝，因为他顾念你们。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。那赐诸般恩典的上帝，曾在基督里造你们，得享他永远的荣耀。等你们战胜苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐力量给你们。愿全能归给他，直到永永远远。阿门。 Saudara, jikalau kita meneliti kitab 1 Petrus, 弟兄姐妹们，如果我们注意或者如果我们研究彼得前书， khususnya di dalam pasal 1 ayat 1, kita mendapat informasi 特别是在第1章第1节，我们得到一个资讯， bahwa surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus 这个是彼得所写的一封信， yang memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. 他介绍自己为主耶稣基督的使徒， Sehingga surat ini memiliki otoritas kerasulan. 所以这封信呢，它有使徒的权位。 Dan kalau kita teliti, surat ini ditujukan oleh 5 jemaat yang ada di Asia. 这封信呢，也写给小亚细亚的5个这个教会， Yaitu Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 就是本杜、加拉太、加巴多加、亚细亚、庇推尼亚。 Dan yang menjadi latar belakang dari surat ini adalah penderitaan yang sedang dialami oleh para pembaca surat ini. 那么这一封信的这个背景呢，就是因为受信者他们当时正在面对一个苦难。 Itu dapat kita temukan dengan berulangnya kata-kata menderita atau penderitaan sebanyak lebih dari 10 kali. 那我们知道这件事情，因为在这封书信整个书信里面呢，我们发现到有受苦或者苦难这个字出现超过10次以上。 Dan Ray Statement, seorang penafsir Alkitab, mengatakan surat ini juga sangat bermanfaat bagi mereka yang sedang menghadapi pencobaan atau penderitaan dalam bentuk apapun. 因为解经家雷他这样子说，这封信呢是适合给那一些面对各种各样苦难的人来这个受读。 Itulah sebabnya sangat tepat bagi kita untuk renungkan surat ini di saat kita sedang menghadapi masa yang sulit karena COVID-19. 所以在我们面对这样子的疫情的情况之下，我们读这封书信是非常的合意。 Saudara, siapa di antara saudara yang tidak merasa khawatir? 弟兄姐妹们，我们当中有谁没有经历过所谓的忧虑呢？ Bukankah masing-masing kita mempunyai rasa khawatir sendiri-sendiri? 我们每一个人都有我们自己的这个忧虑， Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. 特别是加上这样子这个新冠状病毒的疫情， yang telah melanda lebih dari 200 negara. 已经超过200多个国家都遭受到这样子的一个传染病。 Maka kekhawatiran kita menjadi lebih banyak atau lebih besar. 那么我们的忧虑就越来越多或者越来越大。 Maka saudara, saya ingin mengawali terlebih dahulu dengan apa sih sebenarnya kekhawatiran itu. 那么我要以这个忧虑讨论这个忧虑来开始，到底忧虑是什么呢？ Kalau kita memperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 那么如果我们注意印尼文词典， maka khawatir itu merupakan kata sifat 那么忧虑它是一个形容词，
Yang berarti rasa takut dalam pengertian gelisah dan cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. 意思就是说，我们有一种惧怕，有一种焦虑感，面对那我们还不清楚明白的那件事情。 Nah, saudara, di dalam menghadapi COVID-19 ini kita pun juga tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. 那么，在我们面对这样子新冠状病毒的疫情的情况之下，我们也不知道这样子的疫情是会持续到多久， Sesuatu yang tidak memberikan satu kepastian kepada kita. 是没有一个肯定性。 Dan bukan itu saja, saudara. 不但如此， Mungkin ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang kita pun tidak tahu secara pasti seperti apa jadinya. 也许在我们当中，在我们的生活里面，也有许多的事情是我们不知道、不清楚、明白。 Sehingga saudara-saudara, kekhawatiran itu merupakan perhatian yang ditujukan kepada kesulitan sebelum kesulitan itu datang dan belum tentu terjadi. 所以忧虑呢，就是说我们注意到那一些还未必发生的这个苦难。 Para ahli psikologi dan peneliti lainnya mengatakan kepada kita, 这些心理学家还有这些学者这样子说， kasarannya 40% dari apa yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. 其实，在我们所忧虑的40%都不会发生的， Dan 30% sudah terjadi sebelumnya. 30%之前都已经发生了。 Selain itu, 12% kekhawatiran kita adalah tentang persoalan kesehatan yang tidak berdasar. 12%我们的忧虑是针对我们的健康问题，而这些事情呢，其实是没有基础的，没有根基的。 Sebanyak 10% lainnya dari kekhawatiran kita melibatkan beraneka rupa keresahan yang tidak menghasilkan apapun. 那10%的忧虑呢，是针对各种各样的事情，并且那一些事情，这样子的一个忧虑呢，是没有效果、没有结果、没有用的一个忧虑。 Ini menyisakan 8% saja. 那么到最后只有8%。 Jadi sebenarnya 92% kekhawatiran kita tanpa alasan yang kuat. 换句话说呢，92%的忧虑是没有一个清楚的理由，或者没有一个清楚的原因。 Sehingga kalau kita cermati, saudara, 所以如果我们注意去看， kekhawatiran itu membebani dan melumpuhkan hidup kita. 那么忧虑会成为我们的重担。 Seorang penulis dan pembicara bernama Leo Buscaglia. 那么有一个作者，一个这个讲师叫做里奥， Dia mengatakan kepada kita bahwa kekhawatiran itu 他说这个忧虑， tidak pernah melenyapkan kesedihan dari hari esok. 那他没有除掉明天或者明日的这个忧伤， Ini hanya merampas rasa sukacita dari hari ini. 他只是夺去我们今天的喜乐。 Itulah sebabnya jauh sebelumnya Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit mengatakan berkali-kali tentang janganlah khawatir. 所以呢，主耶稣在他登山宝训的信息里面呢，他很多次提醒我们，千万不要忧虑。 Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. 主耶稣说：“你们不要为你们的生活忧虑，不要为你们的吃忧虑，不要为你们所穿的忧虑， Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 不要为你的身体忧虑穿什么。 Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 因为生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？ Pandanglah burung-burung di langit 你要观看天上的飞鸟， yang tidak menabur ataupun menuai 也不种也不收， dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, 也不积累在场里， namun diberi makan oleh Bapamu di surga. 你们的天父尚且养活他们， Bukankah kamu lebih daripada burung-burung 你 itu? 们不比飞鸟贵重的多吗？ Itulah sepenggal khotbah Tuhan Yesus di bukit 这个就是主耶稣登山宝训的一部分， yang dicatat di dalam Matius pasal yang ke-6. 记载在马太福音第6章。 Berulang kali Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. 那么耶稣很多次说：“你们不要忧虑。” Dan hari ini kita menemukan bahwa Petrus pun sangat memahami kemanusiaan kita 那么今天我们也看到，其实彼得他非常了解我们的人心， yang sebenarnya penuh dengan 我 kekhawatiran. 们心中充满许多的忧虑。 Itulah sebabnya kita melihat seruan Petrus yang mengatakan kepada kita, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. 所以我们看到彼得在这里再次呼唤我们说：“你们要将一切的忧虑卸给上帝。”
Saudara perhatikan di sini Petrus berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. 请注意这边说，彼得说要将一切的忧虑卸给上帝。 Petrus memahami bahwa kekhawatiran manusia itu begitu banyak dan bermacam-macam. 那么彼得他非常的了解，其实人所面对的忧虑是多而又多，是各种各样的。 Hari ini saudara mungkin sedang khawatir tentang kesehatan. 也许你们今天在为你们的健康而忧虑， Saudara khawatir tentang perekonomian. 你们忧虑你们的这个经济问题。 Di mana usaha-usaha saudara mungkin hari ini berhenti, tidak bisa 也 beroperasi. 许你们今天没办法营业，把所有的公司都停掉了。 Kalaupun bisa dibuka usaha atau toko saudara, maka penghasilan atau pendapatannya sangat sedikit. 就算你们的店可以营业的话，但是收入也非常的稀少。 Belum lagi saudara memikirkan tentang tabungan yang makin hari makin 还 terkuras. 加上你们都不断的在想，你们的这个银行存款一天比一天不断的在减少。 Saudara berpikir tentang masa depan daripada hidupmu. 你们在想你们生活的前途， Sehingga saudara Petrus betul-betul memahami 所以彼得他非常的理解。 bahwa kekhawatiran yang kita miliki itu begitu banyak ragamnya. 其实我们心中所有的忧虑是多样的， Tetapi Petrus berseru di dalam tulisannya 但 ini, 是彼得在他所写的这封书信呼喊我们， serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. 他呼唤说你要将把一切的忧虑交给上帝。 Mengapakah dia mengatakan serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan? 为什么他说将一切的忧虑卸给上帝呢？ Dia memberikan alasan 因为他 yang 告诉 begitu 我们 luar 一个 biasa. 非常重要的一个原因， Sebab Tuhan yang memelihara hidup 原 kita. 因就是因为上帝顾念你们。 Saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa kita dapat mengendalikan hidup 弟 kita. 兄姐妹们，很多时候我们想说我们可以控制我们的生活， Kita punya rencana ini dan itu. 我们 saudara. 有这个计划，有那个计划。 Dan saya yakin sebelum COVID-19 ini mewabah, 那我相信，在新冠状这个病毒大量传染之前， saudara punya banyak rencana. 你们有很多的计划， Saudara punya banyak agenda. 你们有很多的这个行事历， Saudara punya pemikiran ini dan itu. 你们有这个想法，有那个想法。 Tetapi setelah wabah COVID-19 ini melanda dunia, 但是新冠状病毒传遍世界之后， maka seolah-olah apa yang direncanakan, apa yang menjadi agenda kita terhenti di sana. 那么我们所有的计划都停在那边。 Disitulah kita menyadari betapa rapuhnya kehidupan kita. 就在这样子的一个情况之下，我们深深觉悟到我们的生活是何等的脆弱啊！ Kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal di dalam hidup 我们 kita. 觉悟到我们没办法控制我们生活所有的事情。 Disitulah baru kita mengingat akan Tuhan yang berdaulat. 在这件事情上，我们才想到，其实我们有一个掌权或者全能的上帝， Allah yang mengendalikan segala sesuatu. 他掌管一切。 Dan di sanalah kita baru menjumpai sesungguhnya hidup saya ada di dalam tangan Allah yang 那 berdaulat 么 itu. 就在那个时候，我们才这个觉悟到，其实我们的生活、我们的生命都在他掌权的神的手中。 Hidup saya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. 那么我的生活在神的顾念、在神的供应之下。 Saudara bilang, betul saya tahu itu. 你们说对，我知道这件事情， Tapi bagaimana dengan kondisi yang terjadi 但 hari 是 ini? 今天所发生的情况又如何呢？ Bukankah kondisi dan situasi seperti ini begitu 那 mengkhawatirkan? 么这样子的一个情况让我们忧虑啊。 Bagaimana saya bisa hidup? 那我怎么能够活下去呢？ Untuk makan saja mungkin sulit. 我吃饭都很不够。 Saudara, saya ingin menyampaikan satu kisah nyata yang saya tahu dari seorang hamba Tuhan di satu gereja yang kecil. 那我知道有一个神仆在一个很小的教会牧养。 Saudara, gereja ini tidak mungkin melakukan kebaktian online seperti yang kita 那么 lakukan. 这个教会不可能像我们的教会能够举行网络敬拜， Maka pendetanya yang membuat renungan, membagikan ke jemaatnya, berharap keluarga, masing-masing keluarga itu melakukan ibadah sendiri. 那么所以这个牧师自己把他的讲道、把他的这个敬拜录下来，然后就散发给他的会友们，希望他们可以各自在家中敬拜上帝。 Anggota jemaatnya adalah orang-orang yang sangat sederhana. 那么他的会友们也是一个非常简单的会友， Mereka rata-rata itu kerjanya harian, saudara. 那么他们是热工打热工的，
ketika tempat kerja mereka tidak lagi beroperasi, 当他们的这个公司、他们工作的地方没有在营业的时 maka 候， beberapa di antara mereka harus tidak memiliki 那 pekerjaan. 么他们就失去他们的工作。 Dengan demikian mereka juga tidak punya penghasilan, 那么 saudara. 换句话说，他们也就没有收入了。 Dan saat tidak punya penghasilan seperti itu, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari? 当他们没有收入的时候，他们怎么来供应他们的日常需用呢？ Lalu istri dari sang pendeta ini mengajak beberapa jemaat itu untuk membuat makanan agar bisa dijual. 然后这个牧师的太太，这个师母就约他会有几个人一起来制造一些的这个食物，这样然后拿去卖。 Lalu mereka coba membuat makanan, ditawarkan sana sini, dan memang bisa laku, 然后他 saudara. 们就开始做一些的食物、糕点等等，就拿出去卖，原来也可以卖的差不多。 Dan hasil pertama yang mereka dapatkan keuntungan bersih itu jumlahnya 800.000 rupiah. 然后他们第一次把这个东西卖出去所得到的这个钱是800千。 Nah, jadi ibu pendeta dengan 4 orang pemudi-pemudi itu melakukan hal ini. 所以这个师母跟4个年轻人、跟4个姐妹一起来做这个事情。 Si ibu pendeta ini berkata kepada suaminya, gembala di gereja tersebut, 那么师母对这个牧师这样子说， bahwa keuntungan itu perlu dibagi rata. 那么所赚来的钱呢，需要平分， Dan dia merasa dia adalah bagian daripada mereka ini. 因为他觉得他是他们这一组的部分。 Dan sudah sewajarnya dia juga mendapatkan bagian karena dia yang mengajari mereka, dia yang berinisiatif untuk melakukan hal itu. 那么他得到这个份是很正常的，因为是他出主意，然后是他召集人，然后把这个资讯分享给他们。 Tetapi suaminya berkata, 但是丈夫说， "Enggak usah, biarkanlah bagi 4 saja. 不需要，你就分给那4个年轻人就可以了。 Kamu enggak usah, 你不需要， biarkan mereka saja yang membaginya." 他们分给他们就可以了。 Sang istri menerima usulan suaminya. 那么这个师母呢，就接受丈夫牧师的这个主意， Dan dia tidak mendapatkan keuntungan yang sebenarnya merupakan inisiatif dia. 然后他就赚不到他本来该赚得到的钱。 Dia ikut berjuang di dalamnya. 他在这个参加这个组里面，一起跟他们这个奋斗努力。 Tapi dia harus merelakan untuk pemudi-pemudi itu yang mendapatkan hasilnya. 但是呢，他必须把他该得的分就让给那一些年轻姐妹们。 Tetapi kemudian saudara, dia pendeta ini istrinya mendapatkan kiriman uang 可是然后呢，这个师母就收到别人寄给她的钱， jauh lebih besar dari keuntungan kalau itu dibagikan. 是超过她本来该得的那一个分。 Dan dia berkata bahwa 她说 betapa Tuhan memelihara hidupnya. 上帝他供应我的需要， Sehingga dengan mendapatkan uang itu dia bisa membelikan susu buat anak-anaknya yang memang masih 以 kecil. 至于因为收到那一笔钱，他就能够买牛奶给他的小孩子们喝。 Kebutuhan hidup mereka terpenuhi. 那么他们的生活需要就已经被供应了。 Saudara, seringkali kita menyepelekan Tuhan yang sanggup memelihara hidup 弟 kita. 兄姐妹们，很多时候我们忽略了，我们轻看了我们的上帝。事实上，他能够供应我们， Sehingga kita dikungkung oleh rasa khawatir. 以至于我们的忧虑包围着我们。 Dan saat kita khawatir, saudaraku, 当我们忧虑的时候，弟兄姐妹们啊， itu merupakan kesempatan yang empuk bagi iblis untuk menyerang kita. 我们就给魔鬼留个地步了，让他可以攻击我们。 Jikalau kita tidak menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, 那么，如果我们没有把我们的忧虑交托给上帝， maka iblis bisa menjerumuskan kita, membuat kita jatuh. 我们就被魔鬼所利用。魔鬼利用我们的忧虑，使我们跌倒。 Itu sebabnya ayat selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal 5 khususnya ayat 8 dan ayat yang 为这 ke-9. 缘故，在下面的2节经文，彼得前书第5章第8、第9节那边记载说， Petrus menyerukan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah lawan kita yang sesungguhnya itu adalah si 彼 iblis. 得劝我们，叫我们谨守警醒，因为我们真正的仇敌就是那魔鬼。 Nah, saudara-saudara, di sini Petrus menyatakan kepada saudara dan saya, bahkan memperingatkan saudara dan saya, 彼得劝我们大家， agar menyadari lawan kita yang sebenarnya adalah si iblis itu. 让我们真正的觉悟到，其实我们那真正的敌人就是魔鬼。 Tetapi betapa sering kita suka menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi hidup kita. 但是我们多少时候都喜欢来责怪
我们的情况来责 Bahkan 怪 mungkin 环境， kita menyalahkan orang-orang yang ada di 甚至我 sekeliling 们 kita. 责怪我们周边的人。 Saat ini kita harus kerja dari rumah. 今天我们必须从家里工作， Anak-anak kita belajar di rumah. 那么我们的孩子们都在家里读书， Ibadah pun kita lakukan dari 我 rumah. 们的敬拜也是在家里面的敬拜。 Ketika kita banyak berinteraksi dengan keluarga kita. 当我们跟我们家人们有很多的这个互动接触的时候， Oleh karena kekhawatiran yang mengungkung kita, kita marah-marah. 因为我们心中充满着忧虑，所以我们就很爱发脾气。 Kita menyalahkan istri kita atau menyalahkan anak 我 kita. 们责怪我们的太太，责怪我们的孩子， Atau sebaliknya si istri menyalahkan suaminya. 或者这个倒过来，太太怪丈夫， Maka bisa terjadi keributan 那么 di 这样 dalam 子 rumah 就 tangga. 很容易在家庭里面发生这样子的一个争吵。 Relasi itu terganggu. 那么这样子的一个关系，人际关系呢，就已经被这个分裂了。 Oleh karena iblis sedang datang menyerang kita. 因为魔鬼他正在来攻击我们。 Saudara, ketika Petrus berkata iblis itu adalah lawan kita, 当魔鬼说当这个彼得说魔鬼是我们的敌人的时候， di dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan sebagai lawan itu 那么所谓的敌人在原文里面就是， itu sebenarnya berasal dari satu suasana pengadilan 意思就是说是一个在一个法庭的这个情况里面， di mana dua pihak itu tampil di medan laga. 有两个部分他们到法庭。 Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa ada sang terdakwa, ada yang mendakwa. 有受审判者，有审判者。 Dan kita tahu sekali iblis itu adalah pendusta dan sekaligus pendakwa. 那么我们知道魔鬼他是一个说谎之父，他也是一个审判者。 Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-44 berkata bahwa iblis itu pendusta dari mulanya. 那么约翰福音8章44节，主耶稣告诉我们说，魔鬼从起初他就是一个说谎的， Bahkan dia adalah bapa dari segala dusta. 甚至他是一个谎言之父。 Iblis akan terus mendakwa kita, saudaraku. 那么魔鬼他会不断的在控告我们， Dan bahkan juga mendakwa Allah di hadapan kita. 甚至在我们面前来控告上帝。 Saudara perhatikan ketika kita jatuh dalam dosa. 你们请注意，当你们落入罪恶的时候， Atau kita melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. 或者当我们犯一些的罪的时候， Maka seringkali iblis itu ada dan terus menuduh kita. 那么魔鬼他存在，他不断的攻击我们，控告我们， Sehingga kita begitu terpuruk dan merasa bersalah seolah-olah Allah tidak akan mampu untuk mengampuni dosa 以 kita. 至于我们觉得我们是非常的有罪，非常的肮脏，到一个地步，上帝都已经不要我们了，不会赦免我们的。 Sebaliknya di dalam tekanan hidup kesukaran yang kita alami, 换句话说呢，在我们所经历的一切困难里面， kita juga bisa tergoda untuk mempertanyakan Allah. 我们很多时候也被引诱来疑问上帝。 Kita bisa merasakan bahwa Allah tidak lagi mengasihi kita. 我们会感觉到说，上帝他不再爱我们了。 Kalau betul Allah mengasihi kita, Allah akan mengangkat segala beban hidup kita. 如果上帝他真的爱我们，上帝就会这个挪去我们一切的我们的重担。 Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha 他 Kasih? 岂不是一个充满慈爱又充满 Di 这个 mana 能力的上帝 kuasanya 呢？ untuk melepaskan kita? 他释放我们的能力何在呢？ Di mana kasihnya yang terus melindungi memelihara kita? 他不断包围着、保护、看顾我们的那慈爱在哪里呢？ Itulah pekerjaan si iblis 那个就是魔鬼的工作， yang terus mendakwa, mendustai hidup kita. 他不断的来控告我们，不断的欺骗我们。 Di sisi yang lain, Petrus juga mengungkapkan kepada kita bahwa iblis itu adalah pribadi yang sangat giat bekerja untuk menelan atau menjatuhkan kita. 另一方面呢，圣经也不断的告诉我们、提醒我们说，魔鬼他是一个努力工作来这个绊倒我们、来攻击我们的。 Petrus menuliskan bahwa iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling. 那么这个彼得告诉我们，魔鬼他如同吼叫的狮子，遍地游行。 Dan kalau kita melihat itu di dalam pengalaman hidup Ayub yang dicatat di dalam perjanjian 那 lama, 么如果我们在旧约里面看到约伯的这个生活经历， khususnya di dalam Ayub pasal 1 ayat 7 atau pasal 2 ayat 2. 特别是在约伯记第1章第7节或者2章第2节那边， Ketika Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? 那么当上帝问魔鬼你从哪里来的时候，
Iblis menjawab dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. 那么魔鬼说：“我遍地游行。” Untuk apa iblis mengelilingi dan menjelajah bumi, 那么为 saudara? 什么魔鬼遍地游行呢？ Untuk mencari orang yang dapat ditelannya. 那他就是寻找可吞吃的人。 Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita perlu berjaga-jaga. 所以作为一个相信主的人，我们必须警醒。 Dan saudara, ketika Petrus menulis kata berjaga-jaga di sini, 那么当彼得在这里记载关于警醒的时候， pasti ingatannya dibawa ke Taman Getsemani. 那么他的记忆就回到克西马尼园的那个事情。 Ketika Tuhan Yesus mengajak para murid itu untuk bersama-sama dengan dia berdoa. 当主耶稣约门徒们跟他一起祷告的时候， Mereka ngantuk dan tertidur. 那么他们在那边困倦并且睡觉。 Itulah sebabnya Yesus berkata berjaga-jagalah bersama-sama dengan dia. 所以主耶稣劝他们要跟他一起来警醒。 Roh memang penurut tetapi daging itu lemah. 灵是顺服的，但是肉体是软弱的。 Dan Petrus tahu ketika dia tidak berjaga-jaga, 彼得知道，当他不警醒的时候， maka kejatuhan ada di ambang pintu. 那么他就跌在罪恶里面了。 Tuhan Yesus pernah memperingatkan dia bahwa iblis sedang menampi dia. 那么主耶稣曾经提醒过他，魔鬼正在要攻击他， Tapi Tuhan Yesus sudah berdoa bagi dia. 但是主耶稣已经为他祷告了。 Apabila dia jatuh, 当他跌倒的时候， dia akan bangun kembali. 他就将会重新站起来。 Dan kalau dia bangun, dia harus menguatkan iman 那 saudara-saudara. 么如果他重新站起来，他就要去兼顾他的弟兄姐妹们。 Dan itulah yang dia tuangkan di dalam tulisannya di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ini. 这个就是他在彼得前书第5章所写的这个信息。 Bahwa ketika kita sadar musuh kita adalah iblis. 如果我们真的觉悟到我们的敌人、我们的仇敌是魔鬼， Dan iblis itu adalah musuh daripada Allah. 并且魔鬼是上帝的仇敌， Waktu kita menjadi anak-anak Allah, 当我们成为上帝的儿女的时候， maka otomatis iblis itu juga akan menjadi lawan kita. 那么就在那个时候，魔鬼也成为我们的敌人了。 Dan ketika kita berhadapan dengan dia, 当我们面对他的时候， kita yang lemah dan terbatas tidak sanggup untuk berhadapan 我 dengan 们 dia. 这软弱有限的人没有办法跟他对敌， Kita 对抗。 membutuhkan tangan Tuhan yang 我们 kuat. 需要上帝全能的手。 Itulah sebabnya di dalam pasal 5 ayat yang ke-6 dia menyerukan supaya kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. 为这缘故，在5章第6节，他说我们要自备服在神大能的手下。 Kalau kita tidak merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, 如果我们没有把自己服在神大能的手下 maka 的话， pasti kita tidak mengandalkan dia. 那我们就不会依靠他。 Itulah sebabnya saudara kita perlu sadar siapa musuh kita. 为这个缘故，我们要知道我们的仇敌是谁， Kita perlu berjaga-jaga 我们需要警醒 untuk berhadapan dengan lawan itu. 来面对我们的这个敌人。 Dan satu penghiburan yang Petrus nyatakan di dalam bagian ini bahwa kita dapat melawan iblis dengan iman yang 那么 teguh. 在这里呢，彼得告诉我们，靠着那坚固的信心，我们可以战胜魔鬼。 Iman kita kepada Tuhan, 我们对于上帝的信心， sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan menyertai hidup 我 kita 们真正的相信上帝，他与我们同在， yang mampu membawa kita mengalami kemenangan dengan iman yang teguh. 靠着这样子一个对于上帝坚固的信心，我们就能够战胜仇敌。 Itulah yang Petrus ungkapkan kepada kita. 那么这个就是彼得所告诉我们的事情。 Di hari-hari ini, 那么在这样子的一个日子当中， di perjalanan hidup kita, 在我们的人生道路中， iblis terus giat bekerja untuk menjatuhkan. 魔鬼他不断的努力工作来攻击、来绊倒我们。 Tapi jangan engkau takut 但是你不要惧怕， bahwa Tuhan kita tangan yang perkasa, 因为我们的上帝他大能的手， tangan yang kuat itu 那全能的手 akan menolong kita untuk berhadapan dan mengalami kemenangan melawan iblis. 会帮助我们来面对魔鬼，并且得胜有余。 Dan sebagai akhir dari apa yang Petrus tuliskan bagi kita, 那么彼得写到最后部分，他告诉我们， dia mengungkapkan kepada kita bahwa Allah itu sumber segala kasih 他告 karunia. 诉我们说，上帝他是诸般恩典的源头。 Saudara, di hari-hari kita menjalani hidup dengan pandemi COVID-19. 在我们面对这样子新冠状病毒的情况之下，
mungkin baru terasa kita sungguh membutuhkan kasih 我 karunia 们也许 Tuhan. 才感受到我们真的需要上帝的恩赐、上帝的怜悯。 Kita sungguh membutuhkan kasih karunia Allah itu untuk beriman dan bertumbuh dalam iman 我 kita. 们需要神的恩典，让我们可以在信心上成长。 Kita tahu tanpa kasih karunia Allah kita tidak pernah bisa mengenal Kristus. 如果我们没有神的恩典呢，我们就不可能够认识基督， Kita tidak pernah akan datang kepada Kristus mengakui dosa kita. 我们就不会来到基督面前来认识我们的罪。 Karena kasih karunia itulah kita boleh menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. 因为就是这样子，神所赐给我们的恩典，使我们能够来到神面前来领受他的赦免，也领受他赐给我们儿子的职分。 Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah bukan berarti jalan kita akan lancar tanpa adanya pencobaan. 当我们成为神儿女的时候，这不表示说我们的道路就顺利，就没有这个试探。 Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan bukan berarti bahwa hidup kita tidak pernah punya masalah. 当我们成为神儿女的时候，这不表示说我们就可以脱离一切的问题， Bahwa hidup kita tidak pernah mengalami penderitaan. 我们的生活就不会面对苦难。 Tetapi saudaraku, Tuhan mengatakan kita akan mengalami 但 penderitaan. 是弟兄姐妹们呢，上帝告诉我们，我们将要面对苦难。 Selama kita hidup ada saja masalah yang kita hadapi. 在我们活着的时候，我们总是会面对到问题。 Tetapi kasih karunia Tuhan melampaui segalanya. 可是神的恩典慈爱是超过一切， Bahkan Petrus mengatakan Allah itu sumber segala kasih karunia. 甚至彼得告诉我们，他是这个诸般恩典的这个源头。 Kasih karunia demi kasih karunia kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita. 在我们的生活道路当中，我们需要恩典加上恩典， Dan kasih karunia itu yang membawa kita beriman kepada Kristus. 恩典使我们能够信靠耶稣。 Kasih karunia itu juga yang membawa kita untuk bertumbuh di dalam iman percaya 那么 kita. 恩典也使我们在我们的信心可以成长。 Dan kadang-kadang Allah mengizinkan penderitaan, pencobaan dalam hidup kita. 那么很多时候呢，上帝许可我们面对苦难， Menjadi ujian bagi iman kita. 那么成为我们信心的这个考验。 Sehingga pada akhirnya kita mendapati bahwa iman kita semakin bertumbuh di tengah-tengah tekanan hidup. 那么因此我们可以发现到，在我们生活种种压力的情况下，我们的信心反而成长。 Kita menemukan iman kita makin bertumbuh di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang berat. 那我发现到，在很艰难的情况之下、挣扎之下，我们的信心反而成长了。 Itu semua karena kasih karunia. 这都是因为神的这个恩典。 Maka apa yang kita pelajari hari ini, 那么我 saudara 们今 sekalian? 天所学习的是什么呢，弟兄姐妹们呢？ Ada dua hal yang saya ingin tekankan menjadi pelajaran kita pada hari ini. 那么我今天要强调两件事情，使我们可以思考学习。 Yang pertama, saudara, kita menjumpai dari pembahasan tadi 那么从我们上面所讨论的， bahwa pengenalan yang benar akan Allah meluputkan kita dari kekhawatiran yang 那 berlebihan. 么我们对于神正确的一个认识，会使我们不至于过于忧虑。 Atau dengan kata lain, tanpa pengenalan kita yang benar tentang Allah yang kita sembah, 那么反过来，当我们对于我们所这个认识的上帝没有一个很深的这个认识， seringkali membawa kita terpuruk dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang berlebihan. 那我们就会落入在种种的忧虑里面。 Sehingga pada akhirnya hidup kita seolah-olah lumpuh. 因此呢，到最后我们的生活好像是已经失去功能了。 Bahkan Tuhan Yesus berkata, apakah dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada kita bisa menambah sehasta saja jalan hidup 甚至 kita? 主耶稣也问我们说：“你们因为你们的忧虑可以增加你们的日子一周吗？” Ternyata kekhawatiran-kekhawatiran yang terus ada dan berlebihan itu justru malah membuat kesehatan kita itu menurun. 那原来呢，我们过多的忧虑使我们的健康降低， Dan kita gampang terserang penyakit. 因此我们很容易生病。 Kalau kita tahu pengenalan yang benar akan Allah itu meluputkan kita dari kekhawatiran yang berlebihan. 那么，如果我们知道对于神正确的认识，会使我们不至于太过忧虑的话， Maka apa yang perlu kita 那 lakukan? 么我们该做的是什么呢？ Yang perlu kita lakukan adalah bertekun, belajar akan doktrin yang benar. 第一就是我们要好好的学习一个正确的真理。 Hari-hari ini saudara ada banyak orang berkata apa itu doktrin? 那今天有很多人说，到底教义是什么呢？ Kita tidak butuh doktrin-doktrin. 我们不需要教义，
Yang kita butuhkan bagaimana kita menjalani hidup ini. 我们所需要的就是我们如何面对生活。 Yang kita butuhkan adalah praktikanya, bukan doktrin. 我们所需要的就是实践的东西，不是教育性东西、理论 Tetapi 性 saya 东 ingin 西。 berkata kepada saudara, doktrin-doktrin yang benar itu harusnya menjadi dasar bagi praktika yang kita lakukan. 我要对你们说的就是，我们对于真理、对于这个教义正确的认识，那应该是我们的行为的这个基础。 Ketika kita berpikir soal praktika, dasar praktika kita apa, 但我 saudara? 们单单谈到实践的东西，到底我们实践的基础又是什么呢？ Dasar praktika itu adalah doktrin yang benar. 那么这个实践的基础就是正确的一个教义， Atau dengan kata lain, ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah. 或者换句话说，那是一个合乎圣经的教导。 Saat kita banyak di rumah, 当我们在家里面很多时间很闲空的时候， kita punya banyak waktu. 我们 saudara. 有很多的时间， Kita bisa menggunakan waktu ini dengan belajar kebenaran firman 我们能 Tuhan. 够好好的使用这一些时间来好好的学习真理。 Kita bisa membaca buku-buku yang baik tentang doktrin-doktrin yang benar. 那么我们可以使用很多的时间来读一些很好的书来学习基督教 Sehingga 真理。 kita dapat mengenal Allah secara 因 benar. 此呢，我们可以正确的认识我们的上帝， Dan itu mampu untuk menjadi pagar agar kita tidak khawatir berlebihan. 那么这会成为一个保护我们不至于太忧虑的一个真理。 Yang kedua adalah bersandar pada kasih karunia Allah. 第二，我们要依靠上帝的恩典， Yaitu dengan iman kita yang teguh, saudara. 那么我们靠坚固的信心， Maka kita dimampukan untuk mengalahkan tipu daya iblis. 那么我们就有力量来胜过魔鬼的这个欺骗。 Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian kita perlu bersandar pada kasih karunia. 所以呢，弟兄姐妹们，我们需要依靠上帝所赐给我们的恩典， Demi kasih karunia dari Allah. 就是上帝所赐给我们诸般的恩典。 Kita tahu Allah berlimpah dengan kasih 我们 karunia. 知道上帝是蛮有恩典的上帝， Di dalam apapun yang kita hadapi. 在我们所面对的任何一件事情上， Di dalam pergumulan apapun yang menekan hidup kita. 在面对在这个欺压我们的种种挣扎、种种压力之下， Mari datang kepada Allah kita. 我们要一起来到我们的上帝面前。 Yang berlimpah dengan kasih 他 karunia. 是蛮有恩典、蛮有慈爱的上帝。 Jikalau dia sudah mengaruniakan Yesus Kristus untuk mati menebus dosa 如果 kita. 他已经赐下主耶稣基督为我们死而拯救、赦免我们， Dan di dalam Kristus itulah kita menjadi anak-anak 在 Allah. 耶稣基督里面，我们可以成为神的儿女。 Maka tidak ada yang lebih baik dari itu yang masih dipendam atau masih digegap oleh dia. 那么除了这个以外，在没有一样好东西，他留下不赐给我们。 Kiranya kasih karunia selalu berlimpah dalam kehidupan. 但愿在我们的生活当中，神的恩典丰丰富富的充满我们。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapak terima kasih untuk firman Tuhan 天父，我为你的话而献上感谢， yang boleh meneguhkan dan menguatkan 可以 iman 坚固 kami 我们的信心。 di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi 在我们 saat 所 ini ya Tuhan. 今天所面对的挣扎当中，主啊， Bapak surgawi, biarlah kami terus-menerus tekun untuk belajar doktrin yang benar 天父上帝教导我们不断的学习基督教真理， supaya kami boleh memiliki pengenalan yang benar akan Engkau. 让我们可以对你有一个正确的认识。 Oleh karena hanya dengan pengenalan yang benar akan Engkau, kami boleh diluputkan oleh segala kekhawatiran yang berlebihan. 因为只有靠对你正确的认识，我们才能免离这个过多的这个忧虑。 Sadarkanlah juga kepada kami ya Tuhan, 主，你也教导我们， bahwa kami boleh memiliki iman yang teguh, 让我们能够有一个坚固的信心， sehingga kami mampu mengalahkan tipu muslihat 因 iblis. 此我们可以战胜魔鬼的这个欺哄。 Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, 但愿主你帮助我们， supaya kami selalu bersandar kepada kasih karunia demi kasih karunia. 让我们时刻依靠你所赐给我们诸般的恩典。 Dan biarlah kiranya kasih karunia Allah itu betul nyata dalam hidup kami. 但愿上帝的恩典显得这个完全在我们生活当中， Saat-saat kami melewati masa-masa yang sulit 特别 seperti 是 ini, 在我们面对艰难当中。 biarlah kami selalu memandang kepada Tuhan. 主啊，求你帮助我们时时刻刻仰望你， Segala kemuliaan biarlah menjadi milik-Mu. 一切荣耀都归给你。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉靠主耶稣基督的名， kami sudah berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。